Laporan 19 muka surat dari FIFA menuduh pemalsuan sijil kelahiran pemain Malaysia. Tetapi dokumen asal yang dikatakan palsu tiada dalam lampiran. JPN berkata, proses pengesahan itu standard berdekad. Namun FIFA menyifatkannya tidak menyeluruh. Siapa yang menyembunyikan kebenaran dan mengapa bukti utama hilang? Kali ini kita akan tunjukkan 5 sebab kenapa FAM mampu menang kes ini dengan kadar 70% jika semua yang akan dibahaskan mampu dibuktikan oleh FAM. Malaysia kembali menjadi tajuk utama bola sepak dunia. Dalam dokumen setebal 19 muka surat, yang ditandatangani oleh Timbalan Pengerusi Jawatan Kuasa Tata Tertib FIFA, Jorge Palacio, Badan Induk Dunia itu mendakwa telah menemui ketakkonsistenan ketara antara sijil kelahiran asal yang kononnya diperoleh FIFA dengan dokumen yang diserahkan oleh FAM. Di atas kertas, ia kelihatan seperti kes yang sudah selesai. Tapi jika dibaca dengan lebih teliti, cara FIFA menjalankan siasatan sangatlah tidak adil. Dalam mana-mana sistem keadilan, ada satu prinsip yang kekal tidak berubah. A incumbit probatio qui dicit, non qui negat. Maknanya mudah. Beban bukti terletak pada pihak yang mendakwa, bukan yang menafikan. Jika seseorang menuduh, dialah yang mesti membuktikan. Namun dalam kes FAM, prinsip itu seolah-olah diketepikan. FIFA mendakwa terdapat pemalsuan dan dokumen palsu digunakan. Tetapi dalam keseluruhan laporan, tiada satu pun salinan dokumen asal yang kononnya dijumpai di luar negara dilampirkan. Bagaimana mungkin satu kes pemalsuan dijatuhkan hukuman tanpa eksibit utama, iaitu bahan bukti sebenar? Lebih membingungkan, FIFA memetik kenyataan Jabatan Pendaftaran Negara, JPN, yang difailkan oleh FAM sendiri sebagai bukti bahawa datuk atau nenek 7 pemain Malaysia terbabit tidak mempunyai sijil kelahiran asal. Tapi konteksnya diabaikan. Dalam penjelasan bertulis, Ketua Pengarah JPN menyebut, JPN menjalankan semakan silang dan pengesahan maklumat berdasarkan dokumen yang diterima daripada pihak luar. Dokumen dari Argentina, Brazil dan Sepanyol itu diteliti sebagai sebahagian proses verifikasi untuk mengesahkan keturunan. JPN tidak dapat mendapatkan rekod tulisan tangan asal daripada arkib sejarah. Maka, seperti amalan semasa, JPN mengeluarkan salinan rasmi berdasarkan bukti yang menunjukkan bahawa kelahiran tersebut memang berlaku. Prosedur ini sah di sisi undang-undang kita. Ia digunakan bukan sahaja untuk kes bola sepak, tetapi juga untuk pendaftaran semula penduduk tua, individu tanpa sijil kelahiran asal dan keturunan warga negara lama yang tinggal di luar negara. Ia merupakan sebahagian daripada kuasa berdaulat kerajaan dalam menentukan status kelahiran dan kewarganegaraan. FIFA, sebaliknya, mentafsir proses ini sebagai tidak menyeluruh. Ini satu kenyataan yang secara implisit merendahkan keabsahan sistem kerajaan kita sendiri. Untuk memahami isu ini, satu perkara mesti dijelaskan dengan tegas. Malaysia mempunyai sistem sendiri dalam mengesahkan keturunan dan dokumen kelahiran. Ia bukan sistem ad hoc, bukan ciptaan FAM. Dan bukan pula keputusan suka-suka. Ia diurus oleh Jabatan Pendaftaran Negara, JPN, satu agensi rasmi kerajaan yang beroperasi di bawah Akta Pendaftaran Kelahiran dan Kematian 1957 serta Akta Rahsia Rasmi 1972 dan Akta Pasport 1966. Prosedur JPN ini bukan baru. Ia digunakan sejak berdekad-dekad lamanya bagi menangani kes rakyat yang lahir sebelum 1955, zaman sebelum sijil kelahiran rasmi wujud di Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Dalam konteks pemain warisan, dokumen yang dikemukakan kepada FAM adalah hasil daripada proses pengesahan bertingkat. Pemohon atau wakil sah menyerahkan maklumat dan salinan dokumen asing, contohnya rekod dari Argentina, Brazil atau Sepanyol. JPN menjalankan semakan silang dengan arkib domestik, termasuk rekod imigresen, kad pengenalan lama dan daftar negeri. Sekiranya rekod tulisan tangan asal tidak ditemui kerana usia atau kehilangan arkib kolonial,
JPN mengesahkan kelahiran tersebut berdasarkan bukti konsisten dan saksi. Hasilnya ialah sijil kelahiran baharu yang sah berwarna hijau di sisi undang-undang negara kita. Tetapi FIFA dalam penghakiman mereka menulis, "This admission, so finds the committee, indicates that the Malaysian government's validation process may not have been based on original documents, which calls into question the thoroughness of FAM's verification process." Ayat FIFA ini seolah-olah mengatakan bahawa proses kerajaan kita tidak menyeluruh atau tidak boleh dipercayai. Dengan satu ayat, FIFA bukan sahaja mempertikai FAM, tetapi juga merendahkan sistem pentadbiran kerajaan kita. Dan disinilah letaknya masalah paling asas. Siapa FIFA untuk menilai prosedur dalaman sesebuah negara berdaulat? Adakah kita perlu meminta izin FIFA sebelum mengeluarkan sijil kelahiran kepada rakyatnya sendiri? Adakah peraturan antarabangsa yang membenarkan sebuah badan sukan menentukan sah atau tidaknya dokumen kerajaan sesebuah negara? Persoalan ini bukan sekadar retorik. Ia menyentuh kedaulatan negara. Sijil kelahiran Malaysia bukan dikeluarkan oleh FAM, bukan oleh pemain, tetapi oleh kerajaan Malaysia, dan diiktiraf di bawah Konvensyen Vienna mengenai hubungan diplomatik 1961 yang mewajibkan semua pihak antarabangsa menerima dokumen kerajaan yang disahkan secara rasmi sebagai sahih prima facie. FIFA sering bercakap tentang integriti, keadilan dan ketelusan. Tetapi kurang 24 jam selepas mempersoalkan integriti kita, integriti FIFA sendiri dipersoalkan oleh dunia. Ini selepas pihak berkuasa Switzerland dilaporkan sedang menyiasat FIFA atas dakwaan menjual token digital yang dijual melalui platform rasmi FIFA, collect.fifa.com, yang menyerupai perjudian. Token itu membolehkan peminat membeli hak untuk membeli tiket ke perlawanan Piala Dunia 2026. Ya, anda tak tersalah baca. Sebelum beli tiket, FIFA nak anda beli hak untuk beli tiket dahulu. Lebih pelik lagi, token itu boleh didagangkan di pasaran sekunder, seperti mata wang yang berspekulatif. Sebagai contoh, Right to Final. England token dijual pada harga $999 dan semuanya telah habis dibeli, walaupun belum pasti pasukan itu akan mara ke final. Kalau England tidak masuk final, nilai token itu akan jadi kosong. Bloomberg melaporkan FIFA telah mengutip kira-kira $15 juta hasil jualan token-token spekulatif ini. Apa reaksi FIFA? Mereka enggan memberi komen. Bukan soal menuding jari ke arah lain untuk menutup kelemahan sendiri. Ini soal kredibiliti pihak yang menuduh. Apabila sebuah organisasi menjatuhkan hukuman atas nama integriti, maka integritinya sendiri mesti berada di tahap tertinggi. Mereka mesti bebas daripada sebarang pertikaian moral atau siasatan jenayah. Jika tidak, prinsip yang dibawa tidak lagi berlandaskan keadilan, tetapi kuasa. Dan kuasa tanpa integriti bukanlah otoriti. Ia hanyalah intimidasi yang bertopengkan prosedur. Mungkin ada yang masih bertanya, kenapa Malaysia? Siapa kita sampai nak kata kita disabotaj? Piala Dunia 2026 bakal menjadi edisi pertama yang menampilkan 48 pasukan dengan kemungkinan meningkat ke 64 pasukan dalam masa terdekat. Ini bermakna kuota Asia akan berkembang. Negara-negara seperti Malaysia, Indonesia, Thailand dan Vietnam kini bukan lagi pelengkap jadual kelayakan, tetapi calon negara Asia Tenggara pertama yang layak ke Piala Dunia. Setiap negara bertaruh besar untuk mencatat sejarah ini. Dan di saat Harimau Malaya menunjukkan peningkatan, tiba-tiba muncul satu keputusan drastik yang menjejaskan kredibiliti kita. Kebetulan? Mungkin. Tapi bila kebetulan datang bersama keputusan yang meremehkan sistem kerajaan, memecah belahkan penyokong dan mencemar imej negara, kita berhak untuk mendapat proses pembelaan yang adil. Apa pandangan korang? Mampukah FAM pertahankan maruah seterusnya memenangkan kes ini? Atau mereka akan mengukir sejarah gelap dalam era bola sepak Malaysia?